Kena kabel. Why? Oh, jadi ada Why? bunyi. Oh, dia ada bunyi noise tu. Oh, ni. Dak mic tu. Al- Tak apa. Okey dah kan? Okey. So bersama kami di Suara Kita sekali lagi, kita bersama dengan Kak Hanizah. Kita berkongsi tadi tu, kita berkongsi tentang pengalaman kerja dia. Just nak info, nak maklumkan pada you all, Kak Hanizah ni career dia sangat berwarna-warni. Bermula dengan company kecil, kemudian dia masuk company yang lebih besar, dan bermula dengan MNC dalam bidang yang pelbagai. Oil and gas, dia ada terlibat dengan advertising juga. Walaupun cita-cita dia sebenarnya nak pergi tourism. Kalau kita shortenkan cerita ni, dia jadi macam drama Hindi sikit. Dia pergi sana, dia pergi sini, tiba-tiba jumpa, engkau lah abang aku yang dulu hilang masa kecil-kecil kan. Dia ada banyak pintasan-pintasan tu. So very interesting. But the next things yang kita nak shoot kepada Kak adalah, sebenarnya bila kita tengok your career was very colourful, but suddenly you one day snap your finger, you kata that's it, I nak quit, I want to go on my own. So kan sekarang ni dia ada banyak persoalan tau. First kali, why? Kan? Why? Dan adakah pada masa tu you rasa macam kata macam disuruh ataupun digalakkan oleh somebody, ataupun you sendiri yang bangun-bangun pagi terus dapat ilham yang kata, sila aku nak quit lah, aku nak buat something, ataupun you just duduk kata aku just nak quit, aku nak tengoklah apa yang datang lah. So boleh kongsi sikit tak pengalaman tu? Sebab ramai kalangan kita sekarang ni yang semua bercita-cita, aku nak berniaga kan, but they don't know whether it's the right time. Adakah aku mempunyai kekuatan tu untuk move on sebagai seorang usahawan? Your opinion? Okay. Actually, semua orang ada matlamat kan. Betul. Where you want to be, your career path tu sampai ke mana. Tapi being a PA, saya tak nampak career saya masa tu boleh pergi lagi jauh. If I want to go, saya dah ada ijazah masa tu. Masa dekat oil and gas tu saya ambil part time dekat MIM, and then saya ambil final exam because dia twin university punya program kan. So final exam tu saya ambil dekat Australia. Then I got my degree. Tapi dengan degree tu pun the highest income masa saya kerja dekat Malaysia ni, dekat sini, the highest income was only that time 13k. Masa 13k masa yes. tu. Masa tu. So masa tu saya dah start berjinak-jinak dengan bisnes online kan. Jadi agent produk-produk macam tu. Then dekat German firm tu saya duduk Nilai. Okay. I'm staying in Nilai. I work in Shah Alam section 33. Okay. Dekat Highcom punya industry area tu kan. So saya akan keluar pagi pukul 6 macam tu, just to beat the traffic. Okay, just to beat the traffic dekat Highcom area tu. Yeah. And then balik after 8 or at least after Isyak lah. Yalah, so 9 betul. o'clock. Sebab apa? Sebab kena clearkan kerja yang mula masuk pukul 3 tu, kena clearkan, and then kalau tak ada kerja pun pukul 7 tu area tu jam. Betul. Kan heavy. Dia macam gridlock kat situ. So saya akan balik selepas pukul 9 malam macam tu. This was in what year? This is in 1999 onwards. Sampai saya lebih kurang dalam 2000 lah kita kata. Lebih kurang dalam 2000 lah. Okay. 98. Saya start pindah ke Nilai tu tahun 2002. Jadi itu yang jadi sebelum tu saya tinggal kat Subang. Jadi dekat, tak jauh. Tapi bila pindah ke Nilai, masa tu dah beli rumah, kena pindah. Jadi 2002 tu sehingga saya retired 2008. Masa tu saya dah buat keputusan, this is not life. Yes. This is not life.
Kita dah jadi humble kepada satu career. Exactly. Dan masa tu umur saya dah masuk 40. Dah masuk 40 dan saya kata Kira berapa umur? Oops. Okay, masa tu saya dah masuk 40. Jadi saya rasa macam ya Allah penatnya. Kan? Dan saya dah ada 5 anak masa tu. Saya dah ada 5 anak dan I was really tired. Really tired. Balik letih esok. Sometimes hari Sabtu kena pergi kerja. Lepas tu kalau nak keluar dengan anak-anak, akhirnya anak-anak semua pergi kerja dengan husband sekali, ikut pergi kerja sekejap 2-3 jam macam tu, dan baru keluar sebab nak patah balik ke nilai jauh kan. Betul. So terpaksa bawa dia orang keluar. So masa tu saya dah berfikir dah, it's time for me to go on my own. Masa tu tak tahu lagi nak buat bisnes apa sebenarnya, tapi dah terfikir that I have to go on my own. So mana masa tu Kak Hanizah macam gamble jugalah. Mana kata Gamble. you have nothing solid yet. Memang betul you ada buat online business sikit-sikit. Tapi ini semua kita kata perniagaan sambilan kecil-kecilan je lah. And you take the risk, quit my job, I pursue something else. Masa tu saya memang suka beauty sebab masa belajar dalam School of Secretarial Science tu, image is one of the subject, makeup, everything semua tu saya memang suka beauty lah. So masa kerja sebagai PA dekat foreign firm pun dia orang stresskan you are the frontliner of your boss. So mana sekarang ni you dah reveal you ada 2 hobi. Satu tourism, suka jalan-jalan, satu lagi makeup. Tapi saya tak pandai sangat makeup lah. Oh, you lebih pandai berjalan. Jalan. Lebih pandai berjalan dan menghabiskan duit. Itu saya pandai. Itu number one lah. Everybody. Semua orang macam tu. Okay. Lepas tu saya I got pregnant for my 6 kids 2007. Masa tu saya betul-betul buat keputusan untuk berhenti. Sebab bila saya lahirkan anak yang nombor 6 tu, dia kena nerve disorder. Dia punya tangan bahu tangan kanan ni, soket bahu ni dia terkehil masa lahir tu. Okay. So dia punya nerve kat sini numb. I see. So tangan dia cacat. Dia permanent. Permanent sampai hari ni. Tapi now tak adalah cacat macam masa baby tu. Now okay sikit lah sebab saya banyak buat treatment. So daripada situlah saya berhenti. I see. So I resign dan start buat treatment. Daripada situ ramailah orang tu kata ini bagus. Dalam perjalanan tu lah saya mula tengok okay, mungkin saya boleh buat beauty bergerak. Beauty bergerak. So saya mobile spa. So saya start masa tu industri mobile spa tak ada lagi. Industri mobile spa cuma start in 2016. Okay. Okay Kak, sekarang ni okay, next kita akan sambung cerita dengan Kak Hanizah. Tadi dah cerita career, kita cerita transition macam mana dia berubah menjadi seorang usaha nita. Dia correct words usaha nita. Sebelum kita masuk ke tajuk usaha nita ni, kita take a short breather, maybe dalam 5 minit tu sebab kita nak betulkan juga kita punya handphone tu nak tengok adakah audio kita cantik atau tidak. Okey Kak Hanizah, kita sambung balik cerita kita tadi. Tadi Kak Hanizah dah kongsikan dengan kami berkenaan dengan career path Kak Hanizah, bermula daripada grad masuk kerja. Cuma masa tadika je Kak Hanizah tak kongsikan. Never mind, kami pun tak nak lah ni kan. Tak sempat nanti. Okey, sekarang ni persoalannya kan tadi bila kita cerita why you decided to quit your job and become usaha nita, and you said just now because of workload, and then nak adjust dengan your change in life bila dapat anak yang ke-6, and then you move to Nilai, susah nak bergerak datang ke KL, everything and that. But now bila you keluar, you ada mention tadi about your mobile spa, kan? So adakah you keluar tu sebab memang you terus decide kata you nak buat mobile spa, ataupun ada elemen-elemen lain yang mempengaruhi you yang akhirnya menyebabkan you decide kata okay, ini adalah jalan yang aku nak pilih out of semua opportunity yang ada? Why you choose
mobile spa ni? Okay, dia tak terus mobile spa actually. Dia tak terus because at that time facial pun tak tahu. So macam mana nak tapi masa tu semasa dalam perjalanan memulihkan anak tu, itu saya bertemu dengan ramai orang. Ramai orang untuk sebenarnya fokus tu adalah merawat anak tu. Sebab doktor kata tangan anak tu dia akan cacat seumur hidup. Dia akan jadi pendek. Sebab sekarang ni anak tu umur berapa? 16. 16 dah. 16 tahun dah. Laki? Perempuan. Okey. So setakat ni tangan dia tak 100% cacat, dia dah pulih, cuma dia punya jari something like this. Macam keras sikit lah. Dia tak adalah keras, dia boleh pegang, dia boleh makan, tapi dia macam tu lah lebih kurang. Dia taklah tangan sebab doktor kata saraf dia dah mati kat sini, jadi dia akan pendek. I see. Okay. So masa tu saya takut benda tu berlaku. Masa tu saya fikir what kind of future anak saya ni perempuan, kalau lelaki tu okey lah. Tak, sebenarnya pemikiran tu salah kan masa tu, tapi saya fikir dia perempuan. Jadi saya cari alternatif. Okay. So masa tu ada orang kata you go to mana Indonesia, you go to Jogja, dekat sini ada orang ni boleh pulihkan ni. Saya pergi. Even to Indonesia. So orang kata in Thailand, dekat Patani, ada orang yang boleh pulih ni. I went there. Dekat Sepang ada orang boleh pulih ni tangan ni boleh bagus, boleh ni. Saya pergi everything for one whole year until saya jumpa satu rawatan call terapi kuasa. Okay. Daripada situ dia explain how. Tapi dia kata kalau saraf tu ada nyawa-nyawa ikan mungkin boleh pulih. Tapi kalau dia dah mati, 100% mati, memang kita serah pada Allah lah. Yalah. Tapi for me is saya cuba. Saya dah cuba setahun. Jadi saya cuba, masa tu anak saya dah umur setahun, dah umur 11 bulan macam tu. Jadi saya cuba. So and then they have this supplement daripada France. Saya bagi suplemen tu. And suddenly bila pergi doktor kata dia ada saraf dia berdenyut. Dah mula react. Dah mula react dan dah mula oksigen dah flow cantik, tapi dia ada banyak damage. So for me that is a good news. Betul. Masa tu saya rasa that is the best news as a mother. Saya teruskanlah benda tu. So saya daripada situ orang mula tanya, macam mana pulihkan anak? So saya kata dengan papan sekeping ni, dengan minyak ni, saya kata saya urut je hari-hari macam tu, urut je. Then people start asking me, ajarlah. Saya kata ajar susah lah sebab saya ada anak. Saya kata baby tu memang saya bawa lah. Daripada dia baby tu saya bawa dia ke mana-mana, memang saya tak tinggal. Saya tak bagi babysitter ke, saya tak bagi orang jaga pun sebab saya takut anak saya cacat. Macam tu. Lepas tu orang start tanya ajarlah. So saya start buat kelas. Saya start buat kelas. Tapi kelas ni adalah berkenaan dengan rawatan yang tu dulu. You gunalah. Then saya belajar lagi. Saya ke Johor, belajar daripada satu sifu Cina dekat Johor tentang guasa tu. I see. Masa tu saya tertarik. Guasa is a brand name ke apa? Dia actually rawatan tradisional Cina. Alright. Dia guna tanduk kerbau tu yang yang dah dipapankan dah jadi macam besar handphone ni je, separuh handphone tu untuk you gosok-gosok. I see. Okay. Macam tu. And then dan daripada situ saya discover kan rawatan guasa ni dia ada banyak function actually, bukan untuk saraf sahaja, bukan untuk tangan sahaja. Dia boleh firmkan you punya muka, dia boleh cantikkan you punya muka, dia boleh cantikkan you punya kulit. Dia ada teknik dia. And then dia ada teknik yang you gosok dekat dada dengan belakang, muka you yang berubah jadi shape. Serious. Okay. So daripada situ very interesting kan. Dan saya ni jenis yang
Oh. Wow. Lepas tu Macam nanti tu. kita akan start fikir kata, ya kena kan. And then saya punya otak start berjalan. Hmm. Oh, macam ni. Oh, okay, balik try. So saya akan try dekat my sister, anak buah. So at the same time merawat lagi anak-anak. Tapi dah tiba-tiba kau close memang kan. Nasib baiklah masa you duk try tu tak ada yang you buat muka dia sebelah 4 segi, sebelah bulat dia kan. Nasib baik tak ada kan? Nasib baik tak ada. So dalam perjalanan tu saya stick to that business sampailah saya mampu belajar macam mana nak facial. So daripada situ saya pergi, masa tu saya dah orang kata apa, dah tak terjaga lah, badan pun dah gemuk, muka pun dah teruk, dah tak ada licin-licin macam dulu lagi sebab kita dah berhenti kerja kan, kena jaga financial everything semua. So daripada situlah bila saya buat kelas tu, orang bayar RM50, 100 macam tu, bermula dengan 1-2 orang, lama-lama jadi 10 orang, jadi 20 orang. So that's how I get my money. Okey, saya nak tanya satu soalan. Sekarang ni bila akak sebut tadi kan, bila kita buat kelas macam tu and then orang start bayar kan. Maybe kita tak charge tapi orang bayar kan. So daripada situ yang membuatkan you decide untuk pursue it further kan, adakah sebab you nampak kata oh ini boleh menghasilkan income, ataupun adalah purely based on aku tak kisah pun pasal duit tu, yang penting adalah aku minat benda ni dan aku nak share. So macam mana? Okay, first kali bohong lah kalau kita kata at that present moment at that moment tu you perlukan duit kan. Kalau benda tu menjana pendapatan, hipokrit lah kan. Hipokrit lah kan. Memang betul saya perlukan duit. Tapi nampak murni. Yep. Okay, tapi pada masa tu juga bila my daughter start tunjuk positive impact tu kan, itu saya start kata ada orang yang memerlukan khidmat macam tu, ada orang yang perlukan ilmu macam tu. Itu yang saya gali ilmu, belajar sana, belajar sini, belajar sana, belajar sini, and then saya start develop dia sebagai satu career. I see. Saya start develop sebagai satu career, become specialist in that rawatan tu. Kuasa tu. So sebab kuasa ni Chinese kan, Melayu mana ada. Tak ada rawatan macam tu. Melayu you pergi urut and all those things kan. Tapi between urut dengan rawatan, urut dengan papan tu, dia punya impact lain. So saya cuma adjust sikit ilmu mengurut kita dengan kuasa tu, just blend in mana yang tu. So jadikan something special. So daripada situ bila saya discover kata boleh buat beauty juga, itu saya start buat. Dan saya kata okay, saya kena belajar lagi. So dengan income yang saya ada daripada kelas ni, saya pergi belajar facial. Dengan kelas RM10 je. So kelas RM10 tu kadang-kadang kelas Cina, bahasa Cina, kelas bahasa Tamil, kelas English, kelas Malay, semua bahasa tu, semua kelas bahasa tu yang ajar facial tu saya pergi. Saya tak kisah dengan apa dia nak cakap kat depan tu. Yang saya faham adalah saya nak guna skincare tu, saya nak belajar macam mana nak cantikkan muka saya, macam mana nak lembutkan jari-jari untuk facial orang. Then investment tu kemudian, yang penting skill dulu. So once I get the skill, saya combinekan dengan start buat rawatan untuk muka. So masa tu saya start dengan jiran-jiran. Berapa lama learning proses tu? Lebih kurang 2 bulan macam tu. Oh, okay. Dia mana kata short course lah. Dia ada hari, dia ada setiap minggu macam tu. Tapi after 2 months tu kita boleh buat yang basic-basic. Yes, yang basic-basic tu. This certification punya training ke ataupun? Certification punya training. I see. Okay, faham. So daripada situ saya start lah. Saya start sehinggalah saya balik ke Sabah. Saya divorce masa 2011 macam tu. Saya divorce, something happened in my life. So saya divorce, 2010 saya divorce, and then saya remarried 2015 dengan husband Sabah ni. Dan saya balik ke Sabah lah. Saya balik ke Sabah tu, saya tak buat apa-apa. Saya tinggal di Brunei.
setahun, cuba jadi founder produk konon-kononnya. Saya buat produk sendiri, and then I stayed in Brunei for almost 1 year macam tu. Then go back to Sabah, stay, tak ada buat apa, jadi suri rumah sepenuh masa sehinggalah saya balik ke Malaysia, ke KL. Saya balik ke KL. Sabah is also Malaysia. Yeah, I know. Always forget about that. Konon-konon kahwin Mak Saleh kan. Itulah overseas. Ya, overseas. Yeah. Okay, so saya balik semula ke KL 2018. Then I met my partner Shida. Then she's the one yang popular kan, yang keluarkan idea untuk mobile spa. I see. So 2018 then we set up. Masa tu dia ajak saya masuk lah. Dia kata, because masa tu saya memang trainer untuk beauty kan. Jadi dia kata masuklah, dia punya plan adalah untuk buat academy. So mungkin boleh join forces lah dengan I. So 2019 saya officially join dia. And then 2020 kita lockdown, we started an academy secara online. So mana the academy happen at the wrong time. Wrong time. Masa tu PKP dah start. Tapi before tu kita dah buat dah all the set up, everything semua. And we managed to, masa tu nak MOU sebelum pandemik tu, sebelum PKP tu, kita nak MOU dengan resort-resort dan Airbnb di Genting. Untuk provide beautician on vacation. I see. Kita panggil program tu Beauty on Vacation. So kita dapat lebih kurang 85 Airbnb di Genting. Banyak actually. Tapi on the day 18 Mac tarikh keramat tu tarikh keramat lockdown tu, hari tu lah sepatutnya kami sign MOU dengan all the resorts tu, Airbnb. Tapi yalah, tapi kita kena terima lah kan, kata nothing is an accident kan. Benda tu berlaku ada sebab dia lah, insyaAllah kan. Exactly. So dari situ kami start online. Kami buat online, tapi kita cuma yalah sebab facial kan, it's easy to do offline and online. So masa tu PKP, kita tak boleh keluar, everybody so stressful. So we started our online business, mengajar all those yang nak belajar, lelaki dan perempuan, macam mana nak facial. Macam sekarang ni maknanya your facial is no more kuasa lah. No, this is pure, ada juga tapi pure spa punya ya. Kuasa tu kita add in. Add in. Kalau ada keperluan kita introduce lah. Yes. In fact, I think selepas 2 tahun berehat PKP ni dah masuk tahun ketiga. InsyaAllah dalam bila our spa dah fully renovated, saya akan start kelas guasa tu balik. Bila startnya? Renovation kita dalam proses renovation, tapi you know lah, expected mungkin 1-2 bulan lagi kot. Kita kata by 1st January insyaAllah. Ya, by next year lah, 2023. I see. So mana sekarang ni, okay, since you mention pasal your, apa kita panggil, academy tu kan, can we share the academy name or some info about it? Boleh. Okay, we created JF Academy. JF stands for Jom Facials. Jom Facials. So kita nak ajak, sebenarnya Jom Facials ni kita create untuk kita bagi skill. Alright. Untuk kami bagi skill kepada orang-orang yang nak buat mobile. Sebab pengalaman sebab saya ada buka juga spa, tapi dia cuma bertahan, saya buka salon, dia bertahan lebih kurang 7 bulan, and I lost 75k on that. Sebabnya bila kita buka salon ni, bila kita buka spa kita sendiri, macam sekarang lah buka academy kan, kena ada bajet, kena bayar sewa, elektrik kena bayar, air kena bayar, staff kena bayar, equipment kena beli, produk kena beli, segala mesin
segala mesin-mesin canggih tu pun kena beli. Itu saja dah makan puluh-puluh ribu Yalah, kat equipment situ. tu saja kan. So bila my friend, my partner created the industry mobile spa, dia hanya ada satu bag. Dalam tu ada skincare, ada towel, ada mangkuk, ada diffuser untuk kita buat spa, tapi di rumah. Oh, so maknanya sebab sorry macam uncle kami lelaki kan, kami not so aware of this kan. So sebenarnya treatment yang kita, contohlah kata uncle as a customer, I have the option either nak pergi ke spa, full fledged punya spa, ataupun I boleh dapatkan khidmat mobile spa. The services is the same. Sama. Cuma perbezaannya adalah daripada segi equipment dan location. Katil atau floor. Tapi what we want is, what we teach them is that bila you pergi ke rumah customer, you bawa spa you bawa salon you ke rumah customer. Meaning that whatever yang ada dalam spa you tu, yang actual spa tu, mesti ada dengan you. So apa yang ada dekat actual spa? Dia ada katil. So kalau you boleh bawa that portable katil, okay fine. Tapi kalau you tak boleh bawa, kita bawa bedsheet, kita bawa towel, kita bawa towel besar yang selimut tu, kita bawa towel yang kecil, kita bawa headband, kita bawa aromaterapi, kita bawa lagu Bali, lagu spa. Dalam spa ada lagu Bali, lagu bamboo flute tu semua kan. So we bring that. I see. So dia bukan biasa-biasa punya. Nyanyi sendiri tak ada, tak boleh nyanyi sendiri uncle. Sumbang. Kalau nyanyi sendiri sumbang uncle. So in terms of machine, kita cari portable machine yang very good, yang boleh buat firming, yang boleh buat soothing, yang boleh V-shapekan you punya dagu, yang boleh angkat kening you, yang boleh hilangkan kedut you. Okay, wait. I nak tanya you. All this equipment, makna dia contohlah kata I register with your academic to learn. So all this equipment is dalam macam satu package lah. Satu package, yes. So dengan fee yang I bayar comes with all these equipments. But in terms of product, contohnya macam kata lotion ke apa skincare whatever, cream apa semua tu, it's up to me to use. Yes. Your choice. You nak pakai produk apa? Kita ada a few range of product, kita ada a few brand of product yang kita, bukan produk kami, tapi we suggest to you. You nak pakai produk ni sebab kita kena make sure produk tu sesuai untuk digunakan dengan customer tu nanti. Yep. And setengah customer I rasa mungkin dia sendiri dah ada produk pilihan dia. Mungkin. And then kalau kata I macam kata I register dengan your academic, and then I kata, oh kak, saya kalau mesin ni saya dah ada mesin saya sendiri. Ada pengguna, it's okay. Kalau our beautician tu boleh pandai guna mesin tu, okay lah. I see. Tapi we advise lah, bukan mesin yang bulky. Kalau steamer tu, dia ada portable steamer. I see. Ada portable steamer. So if you nak pakai portable steamer, you kena jaga safety sebab steamer ni dia panas. Betul. So mungkin tertumpah dekat customer, kan? Tak pasal-pasal customer ni kan. So kita bagi skill yang full punya, bukan saja ajar-ajar facial. Okay, you dah boleh pergi buat facial, charge customer RM90 ke, charge customer RM100 ke. No, we have to evaluate you boleh tak. Dan kita bagi you form untuk interview customer, exactly like spa. You pergi spa, apa ke spa buat? First reception dia kata, okay puan datang nak buat rawatan apa? You pilih rawatan ni. Okay, rawatan ni questionnaire, and then dia tengok muka you. Oh, you ada tompok kat sini, you ada kat sini, you ada sini. So dia akan tanda. We have that also for mobile. Yes. And basically you teach all your students, these are the steps yang you have to go through. Yes. Okay. Sekarang ni dah ada yang dah grad. Ramai. Ramai. Since 2016 we have more than 10,000. Oh, serious? Yeah. Kita ramai. Dia course dia tu berapa lama?
course dia tak lama, 1 hari je. Oh, no wonder lah. 1 hari you dah pandai actually. Cuma 1 hari tu mungkin tak cukup. Betul. So you have to come. Ada refresh punya Yes. courses lah. So once you sign up with us, sekali you sign up, you bayar the fee, you boleh datang for free next time. Oh, You boleh refresh for free. So I kalau kita ada see. kelas, contoh kita ada kelas for new beautician. You nak masuklah. boleh for join free. lah kalau boleh nak join. Ya, boleh I join. see. Macam so jugalah, sekali bayar boleh claim sampai bila lah. Lebih kurang lah. Macam EPF kan, sekali bayar boleh claim. Boleh Setiap claim. bulan ni. So kita, because masa kita nak set up academy tu, we weigh all the pros and cons. Sebab sekarang ni kita daripada Kementerian Sumber, Jabatan Kemahiran Malaysia, dia syaratkan setiap orang yang buat facial, yang buat makeup, yang buat urutan mesti ada sijil SKM. I see. Mesti ada sijil tauliah. So kalau you pergi belajar, kau ajarlah aku, contoh uncle memang pandai facial lah, uncle ajarlah saya, tak payahlah saya pergi bayar fee mahal kan. You are not approved qualified beautician. And can they take action against you? Yeah, you will be blacklisted. Kalau ada orang komplain, Ada kita orang kena lah. complain, if anything happens to you. Oh, ini kes-kes yang macam beautician yang duk cabut gigi lah apa semua sekarang ni. yang cabut apa, yang masukkan masuk apa, whatever lah, keluar serum darah, lah, semua. sedut darah, keluar darah. Semua tu kena ada certification. I see. Dan zaman semakin canggih, mesin facial tu semakin canggih. Mesin yang buat lifting lah, mesin yang buat whitening lah, apa benda semua tu lah. Is it true lah, kita tengok kadang dia punya claim tu kan, oh pakai mesin ni buat rawatan laser lah apa segala tu, sampai tiba-tiba kening jadi shape neck macam tu lah kan, pipi tiba-tiba naik, dagu tiba-tiba ada apa double chin lah apa semua tu. You want it fast, you go and cut. Itulah. Itu the easiest way lah. Yeah. You want it fast, you go and cut. But Tapi with the machine, it doesn't work over time. It doesn't work overnight. It will take time, uncle. Even the machine but yang it kami works. ada, but it works. it can happen. Discipline, consistent. Dan sekali dia dah jadi, contoh katalah kita nak kening naik macam tu kan, You have to maintain lah. nak maintain tu pun kena buat Kena buat sentiasa sentiasa lah. Macam mesin yang kami ada kan, walaupun kita claim kata mesin tu boleh buat firming, soothing, tapi kalau you buat sekali, dia contohlah you buat 2 kali, hari-hari you buat seminggu, semua V-shape sini kan, tapi kalau you tak maintain, dia akan drop juga. Because kita ada gravity, betul tak? Betul. So the gravity will pull. Sama juga macam skin. Our skin, gravity akan pull down. Betul. So dia akan sagging juga. And as you age, macam saya dah age kan. So dia akan, kalau saya tak rajin, dia akan sagging. Dan Betul. kulit leher kita akan start sagging, kulit tangan akan start sagging, dia akan start berkedut. Satu soalan Cipu Mas. Whitening, does it work Whitening atau overclaim?